Okay, pertama sekali kita tengok semula jawapan yang cikgu minta kamu buat. Jawapan tambahan soalan 6, kaedah baki berkurangan. Dan cikgu ucapkan terima kasih kepada yang menghantar jawapan 9 orang murid tersebut. Okay, jadi cikgu dapat tengoklah kamu yang hantar tu maksudnya memahami cara-cara untuk merekodkan dan mengira susut nilai. Cuma ada beberapa orang yang buat kesilapan kecil. Jadi yang tidak menghantar, cikgu tak dapatlah nak menilai tahap kefahaman kamu setakat mana. Jadi kamu tengoklah kita bincang pada hari ini. Okey, yang pertama cikgu tunjukkanlah pengiraan sud nilai untuk 3 tahun tu, siap-siap. Okey, yang rumus 2018 kita dah tengok pada minggu lepas. Cikgu dah tunjukkan waktu kelas tu. Kita dapat belanja susut nilai pada tahun 2018 adalah 450. Jadi pada tahun itu angka tersebut akan menjadi belanja susut nilai dan juga dia juga akan menjadi angka susut nilai terkumpul dalam penyerta kewangan tahun tersebut. Okay, kemudian kita kira pula tahun yang 2019. Jadi tengoklah rumus tu, 10% darab kos 9,000. Okay, kita akan tolak dengan 450. Yang tu kita ambil daripada angka susut nilai terkumpul tahun yang sebelum lah. Jadi waktu awal tahun 2019 kita ada 450. Jadi kita pun kira lah kan 9,000 tolak 450. Baru kamu kali dengan 10% dapatlah 855 sebagai belanja susut nilai tahun yang kedua tu, tahun yang 2019. Kemudian tahun yang ketiga, kalau aku tengok kiraan tu, 10% darab 9,000 tolak 1305. 1305 ni kita dapat macam mana? Kita dapat daripada angka 450 baki angka belanja sud nilai tahun pertama. Kemudian kita tambah dengan sud nilai tahun lepas lah, 855. Yang ni yang kita panggil sebagai susut nilai terkumpul pada awal tahun 2020. Maka untuk tahun 2020 kamu punya angka 9,000, kamu tolak dulu dengan RM1,305. Baru kamu kali dengan 10%. Kamu akan dapat sen kan? 769.50 sen. Jadi cikgu terimalah jawapan yang bundar pun tak apa, jawapan yang tidak bundar pun tak apa. Jadi kalau kita bundar, kita dapat 770. Cuma kalau kamu bundar, pastikan kamu bundarkan dengan betul lah. Sebab ada seorang murid yang dia buat 769, tapi cikgu tak apalah, cikgu terima saja. Sepatutnya kamu akan up satu lah kan. Kamu kena tulis sebagai 770 kalau kamu nak bundarkan. Okey, yang tu pengiraan lah. Jadi kita dapat belanja senilai tahun pertama 450. Tahun yang kedua 855. Tahun yang ketiga kita dapat 770. Jadi cikgu tunjukkan jawapan. Oh, ni cikgu tertinggal nombor 1 ni. 770 ni kat sini. So kalau tengok balik dia punya adalah jawapan-jawapan yang kita buat tu. Dalam akaun belanja susut nilai, saya cikgu tunjuk kiri kanan ni. Kalau kita tengok dalam jawapan dia, akaun susut nilai ni kita tengok angka dia kan. 450 bawa masuk tahun yang pertama 450. 855 tahun yang kedua kita bawa masuk 855. Tahun yang ketiga dapat 770 kita bawa masuk dalam akaun belanja susut nilai 770. Sebab akaun susut nilai kita hanya merekod susut nilai tahun tersebut sahaja kan. So bila kita kira, kita just masuklah 450 tahun yang pertama, tahun yang kedua 855, tahun yang ketiga 770, ikut sahaja angka yang kita kira tadi. Dan tiap satu tu kita akan masukkan ke dalam akaun untung rugi sebagai belanja. Ini cikgu tunjuklah jawapan akaun untung rugi. Kita masukkan tahun yang 2018 450, tahun yang kedua 855, tahun yang ketiga, oh ni silap pula nombor ni. Tahun yang ketiga 770. Okey, kita masukkan situlah jawapan dia. Yang tu yang akaun susun nilai dan juga jawapan akaun untung rugi. Okay, kemudian yang dalam jawapan akaun susut nilai terkumpul, yang tu kita kena careful lah. Kena buat hati-hati. So yang tahun pertama kita dapat 450, kita pun kreditkan lah. Sebab akaun SNT ni akaun kontra kepada aset. Jadi kita akan rekodkan di sebelah kredit pada setiap tahun. So yang tahun pertama tadi dapat 450. So cikgu tunjuk compare dengan yang atas tu. 450, cikgu color lah. Kemudian cikgu dah guna pen biru tu. Pen biru bergu dengan pen biru.
Cikgu ambil highlighter ni, 450, 450 tahun yang pertama. Lepas tu kamu pun imbangkan dan bawa baki ke tahun depan. So, baki awal tahun 2019 ada 450. Lepas tu kita pun dah kira tadi yang tahun yang kedua dapatlah apa ni 855, kita pun rekod lah 855 dalam ledger S&T. So kita pun imbangkan. Sekarang ni dapat baki 1305, bawa masuk ke tahun yang hadapan. Kemudian tahun yang ketiga, kita kira kita dapat 770. Kemudian kita pun rekod dalam akaun S&T bergukan ke sebelah kredit kan. Dapat 770, kita pun total. Dapatlah baki 2075, bawa ke tahun hadapan 2075. Okay, itu jawapan akaun susut nilai terkumpul. So, kalau kamu yang buat tak bundar, kamu akan ada lah angka 50 sen dalam baki tu lah, baki akaun S&T tu. Kemudian tengok jawapan PKK pula. Kita kena compare dengan akaun S&T lah, sebab dia tu ada kaitan. Okay, jadi tengoklah baki-baki yang kita ada tu. Okay, dalam PKK, kos tiap tahun sama lah sebab kita punya nilai kenderaan kekal 9,000, tak ada perubahan. Jadi 9,000 tiap-tiap tahun. Okay, kemudian kamu tengok angka S&T tu lah yang nak berubah pun. Tahun yang pertama 450. Cikgu ni jadi guna. Okay, tahun yang pertama 450 tu kan. Ni baki yang first ni lah. Baki yang tahun pertama ni. Masuklah kat PKK tahun yang pertama. Tengok tahun yang kedua kita ada 1305. Okey, inilah baki 1305. Okey, masuk yang tahun yang kedua. Kemudian tahun yang ketiga kita ada 2075. Kita ambil pada angka yang last lah, angka yang 2075 tu. Okey, itulah kaitan antara akaun S&T dengan penyata kedudukan kewangan. Angka S&T kita bertambah tiap-tiap tahun, maka nilai buku pun kamu akan dapat semakin lama semakin mengecil. Okey, itu jawapan soalan 6. Jawapan yang cikgu minta kamu buat semula mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, yang jawab cikgu ucapkan tahniah. Terima kasih kerana menghantar jawapan. Jadi cikgu boleh bagilah band kamu untuk tajuk ni lah. Kamu akan layak dapat berapa? Siapa yang buat ni, kamu layak dapat untuk tajuk ni TP5 lah. Kamu dah buat dengan betul. Okey, so cikgu dah kata mari kita akan masuk tajuk baru. Tajuk kecil baru, masih lagi dalam bab 8. Bab 8 ni panjang lah. So, kena betul-betul bagi perhatian dan cubalah menghadirkan diri dalam setiap kelas yang kita buat. Cikgu risau sangatlah. Kehadiran kelas kamu ni sangat-sangatlah menduka citakan sebab hanya tiap kali kelas mungkin ada 5-6 orang murid yang tak masuk. Tak tahulah macam mana cikgu nak buat nanti. Okey, yang masuk ni bagi perhatian lah kamu supaya kamu tidak tercicir sebab kamu dah masuk. Lepas ni kita tolong-tolong kawan-kawan kamu yang tak masuk dulu nah. Nanti bila kita dah on bersemuka nanti, kita semua kena main peranan lah. Nah, dapat pahala lebih tolong-tolong kawan-kawan semua. Okey, tajuk kita hari ni, pelupusan aset bukan semasa secara tunai. Kalau kita dengar perkataan lupus tu, selalunya macam gambar yang first lah kan. Kita nampak gambar kereta elok. Bila kata lupus, kita pergi tauk kat scrap lah kan. Kat tempat yang memproses besi buruk tu, macam gambar kat sebelah kanan tu. Tapi itu bukan maksud pelupusan sini lah. Mungkin kita jual barang tu masih dalam keadaan yang boleh digunakan. Jadi maksud pelupusan dalam tu ini seperti yang di bawah tu lah, gambar yang kedua tu. Gambar skrin cermin kereta yang ada perkataan for sale tu untuk dijual. Jadi tadi ni bermaksud pelupusan aset bukan semasa, bermaksud jualan lah, bermaksud jualan aset bukan semasa. Okey, jualan aset bukan semasa sebelum atau selepas tempoh usia guna aset. Maksud sebelum ataupun selepas. Katakan kita beli kenderaan untuk perniagaan kita. Kita jangkakan kita nak gunakan untuk selama 10 tahun. Mungkin kita boleh jual sebelum 10 tahun. Mungkin masuk tahun ke-7, kita rasa kita nak jual. Maka itu dipanggil pelupusan sebelum tarikh, sebelum tempoh usia guna lah. Kalau kita dah guna, dah habis 10 tahun, kita sambung guna lagi. Mula kita plan nak guna 10 tahun, tapi kita rasa kereta tu macam boleh pakai lagi, kita pun gunalah masuk tahun yang ke-11 kita pakai lagi.
Okay, masuk tahun yang ke-12, rasa baru kita nak jual. Bermaksud yang tu kita jual sudah pun melebihi tempoh akhir usia guna aset lah. Jadi tarikh jualan tu dia kata boleh sama ada sebelum usia guna berakhir ataupun selepas usia guna berakhir. Jadi bila kita kata kita jual, bermaksud kita akan menerima fulus lah, akan menerima tunai daripada hasil jualan aset bukan semasa tersebut. Maksudnya kita menukarkan daripada bentuk barang, bentuk benda yang tidak cair, kita jual, kita tukarkan kepada bentuk tunai. Itu maksud tajuk ni lah, pelupusan aset bukan semasa. Okay, jualan aset bukan semasa secara tunai. Maka kita let go aset tu, kita mendapat tunai hasil daripada jualan aset tersebut. Okey, nak harap faham di segi maksud pelupusan aset. Okey, yang kedua kita tengok kenapakah kita nak lupuskan aset bukan semasa milik perniagaan kita. Okey, yang pertama, sudah tiada nilai pada akhir usia guna. Dia tidak lagi bernilai kepada kita. Ataupun kita nak tukar aset lama, nak ditukar dengan aset yang baru. Contoh macam komputer lah. Komputer yang dah lapuk, kita jual, kita beli komputer baru yang lebih berprestasi tinggi, yang lebih canggih. Okay. Itu contohnya lah ditukar dengan aset baru. Okay. Musnah akibat bencana, barang tu dah masuk banjir ke apa-apa, kita pun jual lah pada harga yang murah. Atau memang kita nak jual lah, mungkin dia tidak berlaku lagi tiga-tiga perkara kat atas tu, kita sekadar untuk nak jual saja. Kita rasa aku nak jual lah, memang tak mau pakai lah, kita pun jual. Okay, itu adalah sebab-sebab mengapa aset bukan semasa dilupuskan. Jadi benda-benda ni kamu cuba ingat lah untuk kamu jawab soalan struktur ataupun soalan objektif. Kita pun belum buat lagi latihan nanti kita buat. Okey, yang ni rumus lah, rumus yang penting untuk kamu faham. Untuk hari ni kita tak akan belajar lagi buat ledger, kita cuma nak belajar kira saja lah untung ataupun rugi jualan aset bukan semasa ni. Okey, bila kita sembang tentang jual beli, akaun ni tak boleh lari daripada untung ataupun rugi lah. Tak boleh lari dah untung rugi. Untung rugi tu sentiasa kita akan ada dalam tajuk kita tu. Okey, akan berlakunya untung ataupun kerugian daripada jualan tersebut. Jadi, macam mana kamu nak tahu untung ataupun rugi kamu jual aset bukan semasa kamu yang terpakai tu? Okey, tengok di ayat berikutnya. Penentuan untung atau rugi pelupusan aset bukan semasa adalah perbandingan, kita bandingkan antara harga jualan dengan nilai buku aset tersebut. Jadi sebab tu kamu kena faham betul-betul apa maksud nilai buku kan. Macam kita dah buat tajuk susut nilai sebelum ni, tajuk pengiraan kaedah baki berkurangan, dia ada kan istilah nilai buku. Jadi kena ingat balik lah, nilai buku tu dah dapat macam mana. Macam mana kamu nak kira nilai buku? Siapa boleh sebut? Jawapan ada tertera kat skrin pun. Macam mana nak kira nilai buku? Okay, tengok rumus tu. Untung ataupun rugi pelupusan sama dengan harga jualan tolak dengan nilai buku aset. Jadi seperti yang kamu dah maklum, nilai buku aset tu dapat daripada mana? Kita akan ambil kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Okay, itu yang dikatakan sebagai nilai buku aset. Jadi untuk tajuk ni sebenarnya kamu akan tahu 3 perkara penting lah. Yang pertama, kamu mesti tahu berapakah harga jualan aset tersebut. Itu perkara yang pertama kamu kena tahu dalam soalan ni. Yang ni memang soalan akan sebut lah. Yang kedua, kamu mesti tahu berapakah kos aset yang kamu jual. Yang ni pun soalan akan sebut. Kan, kalau soalan tersebut, kamu nak tahu mana dia punya kos. Kan? Okay, yang ketiga, kamu kena tahu berapakah nilai susut, nilai terkumpul aset yang kamu jual tersebut. Yang ni yang kamu nak kena kira sendiri. Jadi dalam tajuk ni, yang akan membawa sedikit kesusahan kepada kamu adalah pengiraan susut nilai terkumpul. Harga jualan, no problem. Soalan bagi. Kos aset yang kamu jual pun no problem. Soalan bagi. Kamu cuma kena kira
susut nilai terkumpul. Jadi macam mana nak kira? Kena guna pengetahuan dalam modul yang sebelum ni. Yang kamu nak belajar kira susut nilai tu. Kaedah baki berkurangan dengan kaedah garis lurus tu. Yang tu kita akan gunakan balik skill untuk bab sebelum ni. Kita akan gunakan skill tersebut dalam bab pelupusan aset untuk kita mengira susut nilai terkumpul. Sebab tu sangat penting kamu faham tajuk sebelum ni untuk membolehkan kamu menyediakan jawapan untuk tajuk yang ni. Dia ada kaitan. Okey, tengok pula cikgu buat persamaan tu kan. Aset tambah belanja sama dengan liability tambah ekuiti pemilik tambah hasil. Itu yang kita panggil sebagai persamaan perakaunan. Jadi yang kita berminat nak tengok ni dua sajalah. Sama ada yang belanja ataupun yang hasil. Yang aset L dengan E tu kita tak bincang dulu dalam tajuk ni sementara. Okey, bila masa benda ni jadi belanja? Belanja apabila kita mendapat rugi. Maka kita pun rekodkan dia sebagai belanja. Kamu pun dah maklumkan benda ni. Rugi itu adalah satu belanja sebab dia negatif. Okay, bila kita dapat rugi atas pelupusan aset, apabila harga jualan aset kita lebih kecil berbanding dengan nilai buku aset. So, ini situasi yang pertama lah. Harga yang kita jual, kita letakkan harga jualan aset kita tu. Lepas tu kita compare dengan nilai buku, iaitu kos tolak dengan S&T. Kita dapat nilai jualan tu lebih kecil berbanding dengan nilai buku aset. Maka kita akan declare dia sebagai rugi. Dan kita akan masuk ke mana? Macam biasalah, kalau rugi masuk ke dalam akaun untung rugi. Sebagai belanja. Kita akan transfer ke akaun untung rugi sebagai belanja. Nampak perkaitan dengan tajuk sebelum ni? Yang mana belanja semua akan masuk dalam akaun untung rugi kan, letak kat bahagian belanja. Okey, itu kes yang pertama kalau kita dapat rugi, itu apabila harga jualan lebih kecil berbanding dengan nilai buku aset. Okey, situasi yang kedua di mana kita akan dapat untung. Okey, bila kita dapat untung, yang kita kata untung atas pelupusan berlaku apabila harga jualan aset melebihi ataupun lebih besar daripada nilai buku aset. Kita kira nilai buku macam kita tahu lah, kos tolak S&T, dapat satu angka. Okey. Lepas tu kita compare dengan harga jualan. Okey, harga jualan tu lebih besar daripada nilai buku, maka dalam kes tu kita akan dapat keuntungan atas pelupusan aset bukan semasa. Maka bila untung, tempat yang sama lah kita bawa ke akaun tu rugi. Tapi sebab untung, kita masukkan sebagai hasil. Okey, yang tu dari segi teori lah. Kes apabila yang pertama rumus, kena ingat rumus. Untung atau rugi, pelupusan, itu harga tolak dengan nilai buku. Nak dapat nilai buku adalah kos tolak S&T. Kemudian kita tengoklah untung ataupun rugi apabila berlaku kes tu lah. Harga kecil pada nilai buku, rugi. Harga besar daripada nilai buku, untung. Okay, itu segi teori pengiraan. Okay, ni pun kita tengok dulu secara ringkas. Ledger ni, walaupun kita tak buat lagi yang ni. Okay, dalam tajuk ni, kamu akan belajar ada satu akaun khas yang kita buka. Nama dia apa? Nama dia adalah akaun pelupusan aset. Ni hanya ada dalam tajuk ni saja. Akaun pelupusan aset. Untuk kita mengira untung ataupun rugi pelupusan aset. Okay, itu contoh format lah dengan item-item yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau ikutkan yang kamu nak kena masukkan 3 benda saja. Yang pertama, kamu kena masukkan kos aset tersebut. Yang kedua, kamu kena masukkan susut nilai terkumpul. Dan yang ketiga, kamu kena masukkan harga jualan lah, tunai ataupun bank. Yang lagi dua tu, cikgu dah buat angka asterisk tu. Yang tu adalah angka pengimbang. Angka pengimbang. Sama ada dapat untung ataupun nak dapat rugi. Okay, tak apa, yang ni cikgu akan explain nanti bila kita buat jawapan soalan yang perlu kita buat ledger dulu. Kita just tengok dulu sekarang ni. Okay, yang ni pun kita lompat dulu. Kita skip dulu semua-semua ni. Yang kita nak tengok adalah contoh 1. Kita tengok contoh 1. Perniagaan Kejora membeli sebuah kenderaan pada harga kos RM60,000. Okey, yang tu maklumat yang pertama akan pengguna highlight. Sila keluarkan highlighter macam biasa. Sila highlight info-info ni.
So, dalam tajuk ni penting kamu tahu yang saya sebut ni. Yang pertama, tahu kos. Okay, kos aset tu adalah RM60,000. Okay, kita beli pada 1 Julai 2018. Okay, dia kata yang tu tarikh beli kan. Kita peniaga jual telah membeli. So, yang ni tarikh beli. Okay, catat bila kat tepi tu kan. Tarikh beli adalah 1 Julai 2018. Kemudian dah beritahu kat kita, kenderaan ini disusut nilaikan pada kadar 10% mengikut kaedah garis lurus. Okay, yang itu adalah kaedah susut nilai yang digunakan. 10% mengikut kaedah garis lurus. Okay, apa dia rumus garis lurus? Minta seorang tolong cakap rumus kat kelas. Apakah rumus garis lurus? Apa darab apa? Minta seorang sebut. Rumus susut nilai garis lurus. Apa darab apa? Tak seorang? Tak mau cakap. Kos. Peratus susut nilai darab dengan kos. Yang tu ialah kan lah. Peratus susut nilai darab dengan kos. Lepas tu darab masa kalau kita perlu darab masa. Nah, tolonglah faham benda tu nah. Okay, kemudian tengok dia habaq pula pada 31 Disember 2020. Yang tu pun kita kena highlight tu. Itu pun info yang penting. Nah, kalau dah color kuning dah ni. Pada 31 Disember 2020, kenderaan ini telah dijual pada harga RM39,000. Okay, ini pun info penting. Harga RM39,000. Yang tadi tu, yang tarikh Disember tu kamu catat lah. Yang tu tarikh dijual lah. Tarikh dijual. Ini 31 Disember. Cuba tulis ke bawah dulu. Tarikh dijual. Okay, hitungkan untung atau rugi atas pelupusan kenderaan ini. Okay, kenapa di dalam jawapan ni kamu ditunjukkan dengan pengiraan susut yang terkumpul? Sebab tengok kotak hijau kat tepi tu. Macam cikgu terang tadi, dalam tajuk ni kamu kena ada 3 perkara. Yang pertama, kos aset. Okay, ada RM60,000 soalan bagi. Kan? Yang kedua, kamu kena ada harga jualan aset pun ada kat sini. Soalan bagi RM39,000. Yang ketiga adalah item susut nilai terkumpul. Yang ni yang cikgu kata tadi, kamu kena kira sendiri. Jadi sebab tu dalam soalan ni, kamu memang kod mana pun perlu melakukan pengiraan susut nilai terkumpul. Tengok nota hijau tu. Sejak bila sampai bila kena kira. Yang cikgu nak highlight ni. Ni pun kalau katakan kamu highlight juga. Sejak dibeli sehingga dijual. Kamu kena kira jumlah S&T aset yang kamu jual tu sejak tarikh dia dibeli sampai tarikh dia dijual. Faham? Yang tu yang kamu kena kira hak nombor 3 tu. Nombor 1 kos soalan bagi no problem, harga soalan bagi no problem. Nombor 3 S&T kena kira sejak kita beli sampai tarikh kita jual. Okay, so kita cuba tengoklah jawapan pengiraan ni. Cuba kita fahamkan situasi soalan ni. Okay, tengok tahun 2018. Pengiraan, so dia akan ada 2 kolom lah. Yang pertama, kolom mengira belanja susut nilai tahunan. Yang kolom tengah tu. Kemudian kolom yang paling kanan, itu adalah susut nilai terkumpul. Kalau kamu tengok jadual ni, macam soalan first, tajuk susut nilai kan. Macam kita buat soalan yang pertama, tajuk susut nilai tu. So, skill tu lah kena guna balik dalam tajuk ni. Okay, tengok tahun 2018. Pengiraan dia kata guna kaedah garis lurus. So, tengoklah kan. 10% peratus soalan bagi, susut nilai. Kan, 10%. Darab dengan kos RM60,000. Itu ada darab dengan 6/12. Kenapa kita ada darab dengan 6/12? Sebab tengok balik tarikh kita beli tu. Kan, soalan ni dia tamat pada 30 Disember. Nanti dia tamat pada 30 Disember. Jadi, yang tahun 2018 tu,
1 Julai tu, maksudnya Julai kita kira lah. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So yang ni sebab apa ada 6 bulan? Sebab kita kena ambil kira bulan Julai sehingga bulan Disember. So kita kena darab dengan 6/12. Okay, tahun 2018 kita guna hanya 6 bulan. Maka kita pun dapatlah susut nilai tahun tersebut adalah 3,000. Maka SNT pun akan menjadi RM3,000 jugalah. Kan? Okay, yang tu ada masalah tak? Boleh faham lah? Yang tu tahun yang pertama. Okay, masuk tahun yang kedua, kita gunakan sepanjang tahun. Sebab kita hanya menjual pada tahun 2020. So, tahun 2019, kita kena kira lah belanja susut nilai tahun tersebut. Maka 10% darab dengan 60,000. Kamu tak payah darab masa lah kan, sebab sepanjang tahun tu kita guna cukup setahun. Maka kita pun dapat susut nilai dia sebanyak RM6,000 pada tahun tersebut. Maka tengok lajur yang sebelah kanan, kita pun kena kira SNT tahun yang kedua. Bermaksud yang tahun lepas 3,000 tambah dengan 6,000 yang tahun sekarang ni, maka kamu dapatlah 9,000 SNT pada hujung tahun 2019. Okay, kemudian tengok balik ayat soalan di atas. Dia kata jual pada 31 Disember 2020. So, kamu kena cek balik. Tahun yang kita jual tu, adakah kita guna cukup setahun ataupun tak cukup setahun? So, kita jual pada 31 Disember kan? Bermaksud memang cukup setahun. Sebab tu tahun 2020 pun kita punya kiraan sama macam tahun sebelum tu. 10% kali dengan 60,000. Tak payah darab masa sebab tahun 2020 kita guna sampai cukup setahun. Tarikh akhir 31 Disember tu baru kita jual. Jadi untuk tahun 2020 pun kita masih gunakan dia selama setahun. Maka tak payah kamu kali dengan masa untuk mengira susut nilai tahun tersebut. Maka dapatlah 6,000 juga kan pada tahun 2020. So kita kira lagi sekali SNT pada tahun 2020. Maka kalau kamu tengok sini, 9,000 ni ambil daripada angka last year tu, baki yang tahun 2019 bawa masuk 2020, tambah dengan 6,000 yang kita baru kira tahun semasa, maka kita dapatlah SNT sehingga kita jual sekarang ni berjumlah 15,000. Maka angka yang cikgu dah letak warna biru siap-siap ni, yang ni lah yang kita akan gunakan sebagai angka SNT. Nah, yang nombor 3 ni. Ni komputer cikgu dia lagging. Bila buat bulatan ke apa, dia jadi macam tu. Okay, yang ni lah. Cikgu buat garisai lah. Buat bulat dia lawak jadi. So, kita akan ambil 15,000 tu sebagai butiran yang ketiga tu. Iaitu angka jumlah SNT sejak kita beli sampailah kita jual. So, untuk soalan ni, yang tu yang penting untuk kamu pandai mengira. Mengira susut nilai terkumpul aset mengikut kaedah-kaedah yang telah kamu pelajari. Okeylah, kita dah dapat dah 15,000. So, kita sambung baca lagi contoh satu ni. Okey, ni cikgu dah terang tadi sambil-sambil cikgu duduk terang pengirat tu. Yang ni cikgu sediakan sebab ialah untuk murid belajar sendiri ya. Jadi tadi cikgu dah sebut dalam pengiraan term pertama kena kali 6 bulan sebab kita hanya gunakan 6 bulan saja, kita beli tengah tahun. Tahun yang 2019 dengan tahun 2020 tak perlu darab masa sebab apa? Sebab kita gunakan cukup setahun. Ni cikgu sediakan kalau kata kamu baca sendiri, insya-Allah kamu patutnya boleh fahamlah pasal apa kiraan dalam jadual tu macam tu. Okey, so tengok sama ada kita dapat untung ataupun rugi atas pelupusan aset. Kita tengok jawapan akhir kita. So, rumus macam tadi lah. Rumus untung atau rugi adalah harga jualan tolak dengan nilai buku aset. Nilai buku bermaksud kos tolak dengan SNT. So, tengok harga. Harga soalan bagi. Kan 39,000 soalan bagi. Okay, tolak kita buat bracket. Tolak ni kita buka bracket dulu sebab apa? Sebab kita nak kira nilai buku. Sebab tu ada bracket. Okay, yang ni kos. Kan 60,000 tu kos. Soalan bagi. No problem. 15,000 tu ambil mana? 15,000 tu adalah yang kita kira tadi. Yang jawapan daripada jadual muka surat sebelum tu.
Yang itulah angka S&T yang kita nak kena tolak. So, ini yang kita kira sendiri tadi. Maka kita pun dapatlah harga yang depan ni RM39,000. So, dapat nilai buku kat belakang. RM60,000 tolak RM15,000. Kamu dapat nilai buku. Nilai buku kamu adalah sebanyak RM45,000. Tengok balik nota yang page depan tadi. Harga RM39,000. Harga RM39,000. Harga RM39,000. Nilai buku RM45,000. Bermaksud harga lebih kecil. Kan bermaksud di sini kita dapat situasi dia macam mana? Kita dapati adalah harga jualan lebih kecil berbanding dengan nilai buku. Bila kita dapati harga jualan lebih kecil berbanding nilai buku, maka ini bersamaan dengan rugi pelupusan. Maka kita pun tolaklah macam biasa, dapat RM6,000. Kita pun buatlah catatan itu adalah rugi atas pelupusan aset bukan semasa. Okey, tengok cikgu pun dah buat catatan kan. Angka di kalkulator akan menunjukkan simbol negatif, bermaksud rugi atas pelupusan. 39 tolak 45 dapat negatif 6,000 lah kan. So, bila keluar negatif, itu adalah angka rugi. So, kamu buat pun bracket rugi. Simbol negatif tu tak payah tulis. Kamu tulis RM6,000 macam biasa, tapi buat note kat belakang tu rugi atas pelupusan. Ignore the symbol waktu buat jawapan. Tapi mention dia sebagai rugi. Okay, sekiranya angka adalah positif, bermaksud kamu dapat untung. So, kalau kamu dapat nombor depan besar, nombor belakang kecil, tolak of course dapat positif kan. So, kamu pun buat mention, itu adalah untung atas pelupusan. Okay, ini pun catatan yang cikgu buat adalah RM60,000 tolak RM15,000 adalah pengiraan nilai buku aset sehingga tarikh ia dijual. Nilai buku sebanyak RM45,000 akan dibandingkan dengan harga jualan RM39,000 untuk menentukan untung atau rugi pelupusan. Okey, itu yang cikgu buat nota dah, sebab dengan harapan kalau kita baca keseluruhan, kita sepatutnya boleh faham lah sebab dah ada penerangan tentang jalan kira tersebut. Okey, setakat cikgu terangkan contoh satu ni, ada apa-apa nak tanya? Anak-anak murid cikgu, Pak Bakti, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, no? Okey, tak ada. Kita tengok contoh, kita dah lagi 15 minit. Kita tengok sekejap lah contoh yang... soalan 1. Okey, ni tengok. Tahap penguasaan 3. Tahap penguasaan 3. Kamu pandai buat tajuk ni, bahagian soalan ni kamu dapat penguasaan TP3 lah. Okay, cikgu kecilkan sikit. Okay, perniagaan Soroja membeli sebuah kenderaan pada harga kos RM60,000. Okay, highlighter. Highlight kos tu. Okay, kos, highlight. 60,000. The first piece of important information. Okay, beli bila? Pada 1 Julai 2019. Okay, highlight juga yang tu. 1 Julai 2019. Take note lah yang tu tarikh beli. Okay, tarikh beli. Kenderaan ini disusut nilaikan pada kadar 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, yang tu kaedah pun highlight lah. That is the method. Depreciation method is using the reduced balance method, baki berkurangan. Pada 28 Februari, okay, ini pun highlight juga, tarikh penting. Pada 28 Februari, kenderaan ini telah dijual pada harga RM45,000. Okay, yang ni pun highlight lah. Second piece of information that is important for this question is the price. RM45,000 harga. Color. Yang 28 Februari tu catat sikit lah. Yang tu adalah tarikh jual. Yang ni tarikh jual.
Okey, kemudian dia sebut tempoh perakaunan perniagaan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Ya, tempoh perakaunan perniagaan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Okey, soalan. Hitungkan untung atau rugi atas pelupusan kenderaan ini. Ini pun dah ada petua cikgu bagi kat tepi tu. Jadual pun cikgu dah tolong buat. So, kalau kata soalan ni keluar dengan exam, memang jadual ni tidak akan disediakan. Jadi, kamu dah pernah tengok soalan ni waktu kita punya kelas PDPR. Maka, kalau kata keluar soalan ni dalam periksa sekolah ke, periksa SPM ke, bila dia tanya macam ni, kamu betul tahulah aku nak kena buat jadual, nak kena sistematik bagi bantu diri aku sendiri untuk mengira. Buat table tahun demi tahun, kira satu persatu. Fahamlah, kena alert apa yang kamu nak kena buat. Okey, tengok dulu. Langkah awal menjawab. Kirakan terlebih dahulu susut nilai terkumpul dari tahun 2019 hingga 2021. Kemudian cikgu tulis balik kat situ. Ingat kembali rumus. Sebab dia kata menggunakan kaedah baki berkurangan. Maka inilah rumusnya. Peratus susut nilai darab dengan kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Okey, kos tolak SNT. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak minta semua orang di tempat masing-masing sila kirakan susut nilai tahun 2019. Dapat jawapan, minta sebut angka jawapan. Okey, boleh kira sekarang. 2019. Tengok betul-betul maklumat soalan. Kos RM60,000. Beli pada 1 Julai 2019. Dia habaq tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember pada setiap tahun. Okey, jadi sekarang ni semua orang sila kirakan susut nilai tahunan terlebih dahulu untuk tahun 2019. Siapa dapat jawapan, boleh sebutkan jawapan. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Start dulu nak kira. Start je nak kira dulu. Okey. Dapat jawapan, sebut berapa ribu. Minta lah seorang sebut. Nak minta bagi respon lah. Cikgu nak tengok lah kamu faham ke tak faham kan. Itu tu yang cikgu tanya. Okey, mungkin kamu boleh sebut sila. Sebut sekali dia punya jalan kira dan kamu sebutkan jawapan. Okey, minta seorang volunteer kalau dah rasa dah ada jawapan, confident. Salah tak apa, belajar. Salah cikgu habaq lah. Yang tu tak betul. Macam ni cara dia kan. Tak ada masalah. Janji faham. Lah janji faham. Yang tu yang nak tahu. Okey, ada? Untuk 2019. Sebut jalan kira and then dia punya figure ataupun kamu sebut figure akhir terus lah, berapa ribu. Berapa ribu susut nilai tahunan 2019. Ada? 750. 750. Alia dapat macam mana? Cuba baca jalan kira. 10 per 100. Lepas tu ambil 60,000. Tolak dengan 40,000. Darab 6 per 12. Oh, Alia pergi tolak dengan 45,000. Oh, yang tu pasal apa Alia tolak 45,000? 45,000 tu harga jualan pada 2021. Tengok balik formula. Ingat balik yang kita buat tajuk sebelum ni. Tajuk ni nak kira dia kata kaedah baki berkurangan kan. Tengok rumus kat page tu. Peratus susut nilai darab bracket kos tolak SNT. Yang 45,000 tu adalah harga jualan selepas 3 tahun kan. Jadi sebenarnya berapa? Okay, ada kawan-kawan yang ni nak tolong Alam Masarah. Kita membantu ataupun Alia sendiri nak repair jawapan Alia. SNT maksudnya susut nilai yang telah ada pada tarikh itu, pada waktu itu.
Itu maksud susut nilai terkumpul. Susut nilai yang telah ada pada tahun tersebut. So, kita nak kira tahun 2019 kita baru beli dia pada 1 Julai 2019. Yang kita baru beli pada 1 Julai 2019. Yang ni adalah pertama kali kan. Pertama kali kita nak kira susut nilai ini. Pertama kali kita nak susut nilaikan kenderaan tersebut. Jadi boleh ulang balik tak jalan kira dia sebenarnya? Sepatutnya macam mana jalan kira dia? Berapa angka jawapan sebenarnya untuk tahun 2019 susut nilai dia? 3,000. Okey, 3,000 betul. 3,000 betul. Macam mana dapat 3,000? Boleh cerita kat kawan? 10% darab dengan 60,000 tolak kosong darab 6 ke 12. Okey, very good. Yang itulah jawapan dia lah. So, yang ni semua take note lah. Okey, terima kasih. Jadi, siapa dah jawab? Dah. Okey, thank you. Ya, tulis jalan kira lah. Tulis jalan kira. So, 10% kali, okey, buat bracket, kos. Kos 60,000. Okey, tolak kosong sebab ni tahun pertama, maka S&T belum wujud. Okay, kita kena darab masa sebab tahun yang 2019 kita baru sempat gunakan dia selama 6 bulan kan, daripada 1 Julai sampai 31 Disember. So, kena kali dengan 6/12 ataupun senaknya bahagi 2 lah tu kan, 1/2 tu. So, kita dapat RM 3,000. Okay lah, ahli masalah. Jadi, yang tadi silap tu boleh faham lah kot lah pasal apa jawapan dia 3,000 lah. Kalau yang lain-lain pun ada yang salah, harap boleh take note lah. Jawapan yang betul dia macam ni. Okay, so, dapat 3,000. Jadi, kolom yang sebelah kanan pun samalah. Tahun yang pertama, S&T pun adalah RM 3,000 juga. Okey, yang tu semua clear? Semua orang clear yang tu? Alright, so kita kira pula tahun yang kedua, 2020. Okey, 2020 pula dapat berapa jawapan belanja susut nilai dia? Kolom tengah dulu. Okey, masing-masing di tempat masing-masing sila cuba kira dapat berapa pula. Okay, kalau dah ada angka, boleh sebut je jawapan dia. Okey, ada jawapan? Berapakah belanja susut nilai tahun 2020? RM5,700. Yes, very good. Yang kali ni betul. Ahli masalah 5,700. Tepat sekali. Okey, 10% darab, okey, kos 60,000. Okey, sekarang cek tolak dengan 3,000 lah kan. Kita tengok S&T yang terlepas dia ada 3,000. Soalan yang tahun 2020 masa tak perlu darab lah sebab kita gunakan dia sepanjang tahun tersebut. So, cukup 12 bulan. So, tak payah kali masa. So, dapatlah RM 5,700 belanja susut nilai tahun 2020. So, lengkapkan pula kolom di sebelah kanan. Pengiraan S&T. So, ingat, kena tambah lah. Yang baru tambah dengan yang lama. Yang lama duk ada dah 3,000. Kamu tambah dengan 5,700 yang baru dapat. Maka dapat apa? Dapat RM 8,700 lah S&T pada akhir tahun 2020. Okey, sekarang ni tengok pula tahun 2021.
Kita habiskan kiraan ya. Yang bahagian jawapan akhir tu kamu buat lah. Yang kita bagi settle kiraan dulu. Kita ada lagi 5 minit. Okay, semua orang tengok sekarang ni. Tahun 2021. Baca balik soalan. Dia kata pada 28 Februari 2021, kita jual kenderaan tu pada harga RM45,000. Okay, di sana ni semua murid sila kirakan belanja susut nilai tahun 2021. Berapa ringgit yang kita akan dapat sebenarnya? Okay, siapa yang ada angka boleh sebut. Soalan ni dia kebat dia tinggi sikit lah. Kena fikir banyak sikit. Kebat pun kebat yang level tengah-tengah lah. Bukan kebat yang sampai tahap migraine tu. Okay, tengok balik lah. Dia kata jual pada 28 Februari 2021. Jadi berapakah belanja susut nilai tahun 2021? Kena ambil kira semua faktor tu lah. Tarikh jualan, semua kena ambil kira. Okay, ada? Siapa dapat angka? Boleh sebut. Okay, dah 4 minit lagi. Kita habis pengiraan. Okay, berapa bulan sempat kita gunakan kenderaan ni pada tahun 2021? Itu jangan lupa. Berapa bulan? Okay, ada jawapan? Berapakah belanja susut nilai 2021? Angka dia kecil je, tak sampai 1,000. Siapa-siapa yang dapat angka ikut tak confident ke, betul ke ni? Angka dia tak sampai 1,000. Berapa ringgit? Ada. Okay, nak tutup kelas ni. 10% kali 60,000. Okay, sekarang ni nak tolak berapa kelas? Minta seorang sebut. Nak tolak berapa dulu kat situ sekarang? Tolak dengan 60,000 tolak berapa kat sini? RM8,700. Okey, betul. 8,700. Terima kasih. Nak kena darab dengan berapa bulan tak? Perlu tak darab dengan bulan? Dengan masa? Berapa bulan? Tahun 2021, kenderaan itu bersama kita berapa bulan sebelum kita jual? Berapa bulan tengok soalan balik. Kita jual 28 Februari 2021. Kita sempat guna bersama dia berapa bulan? Tahun tu. Okay, seorang. 2 minit lagi. Lagi aku terlajak masa lepas ni pula. Tadi dah start lambat. Berapa bulan kelas kita guna tahun 2021 tu sempat berapa bulan? Kan, berapa bulan? Tiap-tiap tahun, tempoh perkawanan tamat 31 Disember. Okay, dapatlah kan? Masuk tahun 2021, kita jual pada 28 Februari. So, kita guna baru berapa bulan dalam 2021 tu? Berapa? Tak dengar. Kuat sikit. Ya, 2 bulan. 2/12. Ini buat catatan sikit lah. Yang tadi tu waktu tahun beli, kita guna
6 bulan. Yang ni daripada 1 Julai sampai 31 Disember. Untuk waktu beli kan. Waktu kita jual ni, kita baru hanya guna 2 bulan tahun tu. Kita daripada tarikh 1 Januari sampai 28 Februari. Nah, kamu catat jugalah kat kertas kamu tu sebagai panduan. Waktu tahun 2021, kita hanya guna 2 bulan saja. Lepas tu kita let go. Tak dan sampai pun bulan Disember kan. So, yang tu yang kamu kena faham. Waktu bila kamu nak darab masa dengan berapa lama masa yang kamu nak kena darab. So, untuk soalan ni, kamu ada 2 masa kan. Waktu beli pun tak cukup setahun. Waktu jual pun tak cukup setahun. So, yang ni soalan ni kebat je kat yang tu lah. Yang bahagian jual tu. Ada bulan juga tu. So, kamu dapat RM8. RM 855. Nah, yang ni dapat RM 855. Jadi, kira lah S&T pada tarikh ni sampai kita jual 8,700 tambah dengan 855. Jadi S&T dia berjumlah RM RM9,555. Okay lah, so kamu cubalah lengkapkan soalan ni untuk jawapan akhir lah, mengira untung atau rugi pelupusan. Sebab cikgu dah bantu buat sama-sama untuk mengira S&T.